Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Kita punya Parent Reboot. Um, Kira ni selepas raya lah. 2 minggu kita bercuti raya. Kita tak ada Parent Reboot selama 2 minggu. So this is kita punya first Parent Reboot selepas raya. So how was your raya, everyone? How was your raya? Hari ni kita ada special guest seperti yang dijanjikan sebab ramai sangat tahu yang minta saya bawa topik anak lambat bercakap ni. Okay. Um, dan bila bercakap tentang speech ataupun pertuturan anak ni, kita tak, saya tidak, sebab saya tak pernah mengalami masalah macam tak pernah handle anak yang ada masalah pertuturan, dan anak saya juga walaupun pernah didiagnosis sebagai ketagihan skrin satu ketika dulu, dia tak adalah sampai kena berjumpa dengan speech therapist dan sebagainya. Jadi saya nak ajak seorang pakar, saya nak jemput seorang pakar untuk berkongsi dengan anda semua yang mungkin ada masalah ni lah, yang mungkin ada masalah ataupun isu atau cabaran dalam anak lambat bercakap. Bila bercakap tentang ialah anak lambat cakap ni, dia macam ada banyak benda yang bermain di fikiran kan. Kadang-kadang kita tengok anak pelat atau anak gagap atau susah nak meluahkan perasaan dalam bentuk perkataan. Dia tend to, kalau dia ada benda nak luahkan, ada benda tak kena, dia tak nak bercakap tapi dia tantrum, mengamuk, menjerit dan sebagainya kan. Dan kita jadi susah nak tackle emosi anak atau susah nak tackle situasi itu apabila anak susah bercakap ataupun bila anak tak bercakap. Setuju? Okay. Dan ada juga isu saya dapat daripada parents yang anak dia ni banyak bercakap. Cakap macam orang tua lah, orang kata kan. Cakap macam orang tua. Tapi rupanya bila macam mana disiasat lah, macam kita bila diperhatikan, rupanya anak itu dia memang banyak bercakap tapi sebenarnya dia hafal atau dia tiru skrip yang dia tengok daripada YouTube, daripada TV dan sebagainya. Nampak macam dia banyak bercakap tapi rupanya dia hafal skrip atau dia tiru skrip atau perkataan-perkataan yang atau lagu-lagu yang dia dengar daripada skrin. Jadi saya tak nak buang masa lah kan, sebab saya tahu yang mungkin yang join live hari ni memang tak sabar nak tengok, nak dengar tentang topik ni dan nak tahu apakah penyelesaiannya dan apakah apa yang kita boleh buat lah, kita sebagai ibu bapa atau mungkin ada guru-guru juga yang sedang menonton ni, apa yang kita boleh buat untuk membantu anak-anak yang mungkin mempunyai isu lambat bercakap atau isu pertuturan. Jadi saya ada tetamu yang cantik manis jelita untuk sama-sama kita kupas topik hari ini. Beliau merupakan salah seorang, boleh saya katakan, idola saya jugalah. Okay. Tapi sebelum tu saya nak bagi satu peringatan untuk anda yang join hari ni, join live ni, untuk stay sampai habis tau. Sebab ada benda-benda yang ada benda special, ada special announcement yang saya nak bagi tahu di penghujung sesi nanti insya-Allah. Jadi hari ni saya nak sekarang saya tak nak buang masa, saya nak jemput Puan Aisyah Kasim untuk masuk ke dalam gelanggang Parent Reboot kita insya-Allah. Ini first time saya jumpa secara virtual lah dengan Puan Aisyah Kasim. Beliau merupakan seorang speech pathologist, banyak sangat menganjurkan program macam untuk anak-anak yang mengalami kelewatan perkembangan, especially pertuturan Puan Aisyah. Dan sebenarnya saya tak ingatlah dari tahun berapa lagi saya dah dengar dah nama Aisyah Kasim ni kan, AK ni kan. Saya AR tapi tak berapa nak famous lah kan. So AK lebih famous nampaknya. Okay, jadi selamat datang Puan Aisyah ke Parent Reboot. Ya, Sehat terima kasih jemputan. Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya, masih beraya. Kepada semua juga yang mengikuti kita hari ini, Puan Aidil. Saya pun sebenarnya first time
kita sebenarnya dua-dua first time lah. Saya pun Betul. tengok juga posting Puan Adi Rajah tentang Masya Allah, dia rasa Masya Allah. Terima sangat kasih banyak Puan Aisyah. baguslah. Saya kan, masa saya tengok poster tu kan, tim saya buat poster, selalunya kalau isu pertuturan anak ni kan, saya tengok dia punya title tu speech therapist. Tapi Puan Aisyah ni macam lain sikit, speech language pathologist. So mungkin soalan pertama saya ni, mungkin untuk orang-orang biasa macam saya lah kan, pathologist tu apa benda dan apa bezanya dengan speech therapist ni? Okay, sebenarnya beza dia patologis dan terapis adalah istilah yang digunakan sama ada di US ataupun di UK. I see. Ah, So it kalau is the di same thing sebenarnya. yes, the same Okay, thing. faham. So kalau di US dia guna speech language pathologist, kalau di UK dia guna speech language therapy. So actually Faham. the same thing. So kita pilihlah nak pakai mana. So Puan Aisyah pilih untuk pakai pathologist lah. Okay, Sebab so patologi kan dia lebih kepada macam kita nampak mengkaji sesuatu kan. So saya suka mengkaji tentang isu-isu yang ada sekarang, macam mana apa yang berlaku kat luar sana. Instead of kita belajar hanya teknik dan strategi, kita kena kaitkan dengan apa yang berlaku current situation. So kita kaji benda tu, keberkesanan teknik-teknik tu. So bila sebut speech pathologist, dia mengkaji atau dia melihat secara mendalam tentang pertuturan. Tentang bahasa dan pertuturan lah. Bahasa dan pertuturan, Masya Allah. Satu skill yang saya rasa macam menarik macam itu pun boleh jadi satu bidang yang boleh dikaji macam tu kan, sebab bagi saya pertuturan ni kan, especially buat anak-anak kan, pertuturan ni is key tau. Dia macam kalau yelah kan, kita ni kadang-kadang mak bapak ni kita stres nak handle anak sebab kita tak kenal anak dan kita tak faham kan anak ni nak apa sebenarnya. So pertuturan ataupun kemahiran berinteraksi, nak bagi tahu, nak tanya soalan, itu semua menggunakan bahasa dan pertuturan yang membuatkan orang sekeliling lebih mudah bekerja dengan kita ataupun lebih mudah faham kita kan. Betul, sebab bila katalah kalau kita sendiri pun orang dewasa, bayangkan kita dengan orang yang kita tak boleh nak faham dan orang tu pun tak faham kita, kan stres kan, kita nak interact. Dan manusia dia memang lumrah dia memang diciptakan untuk kita berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi. So jadi kalau satu kemahiran tu tak ada, dia memang akan menyebabkan kita jadi tak boleh nak, bukan tak boleh hidup, of course boleh hidup, tapi secara tu dia akan menyebabkan kita stres, menyebabkan yang macam tu lah. Yes, dan kadang-kadang bukan, betul, saya setuju sangat dengan Puan Aisyah cakap kan, kadang-kadang yelah bila kita cakap tentang bahasa ni, dia bukan sahaja bercakap kadang-kadang menulis juga memerlukan bahasa kan. Dan sometimes ada situasi yang kita tak nak peluahkan ke orang. Maksudnya kita tak nak pun orang, tak perlu pun untuk orang faham kita. Cuma kita yang perlu faham diri sendiri. Itu pun kadang-kadang jadi macam, apa yang aku rasa ni, kenapa aku macam ni? Jadi kita tak macam mana untuk keluarkan situasi tu atau perasaan tu, emosi tu, untuk kita regulate kan. Orang kata sometimes kita perlu menulis atau sometimes kita perlu bercakap dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang kita nak berdoa pun, kita perlukan macam menyusun kita berdoa pun kita tengah berkomunikasi kan. Betul. Kita nak cari perkataan yang tepat, buat ayat apa semua tu, kadang-kadang aku pun tak faham apa aku doa ni macam tu kan. So betapa pentingnya kemahiran pertuturan dan bahasa ni, especially untuk apatah lagi lah untuk anak-anak yang kita kata mungkin 6 tahun ke bawah, yang perkembangan mereka berlaku dengan sangat pesat kan Puan Aisyah. Jadi saya tak nak buang masa lah sebab Puan Aisyah pun busy kan, banyak lagi kerja nak buat ni, nak melayankan ribut pula. Kita terus ke soalan-soalan kita. Ada banyak soalan yang saya sediakan, yang mana soalan-soalan ni sebenarnya Puan Aisyah saya dapat daripada follower saya juga. Bila bercakap tentang anak ni normal ke tak normal, perkembangan anak macam ni, especially 7 tahun ke bawah punya perkembangan, isu pertuturan ni memang hot topic lah. Ada aja. Kalau bercakap tentang gadget, isu pertuturan juga. Kalau bercakap pasal anak mengamuk, isu pertuturan juga maksudnya. Jadi kembali kepada isu pertuturan ni kan. Dan kalau anda yang sedang mendengar ni ada soalan atau mungkin ada, sini pun kita ada nampak juga perkongsian daripada kita punya followers, ada soalan yang nak tanya direct kepada Puan Aisyah,
susah nak jemput Pak Aisyah ni. Kalau ada kesempatan sekarang ni boleh tanya, insyaAllah kita akan Puan Aisyah boleh terus jawab insyaAllah. Okay, so soalan pertama saya untuk Puan Aisyah apakah perbezaan, sebab tadi kan saya cakap tentang bila kita cakap tentang isu pertuturan anak ni macam-macam lah, pelat lah, gagap lah, berat mulut lah kan, atau dia nak cakap tu nak fikir perkataan tu lama nak fikir kan, atau tak bercakap-cakap. Umur dah 4 tahun, mungkin 3 tahun, dia punya sepupu-sepupu kawan-kawan dia dah petah bercakap kan dekat sekolah bising, tapi dia diam je, dia tak bercakap. Jadi, apakah perbezaan antara semua masalah-masalah pertuturan yang kita nampak pada anak ni? Adakah dia sesuatu yang sama ataupun sesuatu yang berbeza? Silakan. Dia sebenarnya bila kita macam ni lah, dia sebenarnya lebih kepada istilah. Istilah dan juga of course tentang perkembangan lah, kan, dari sudut perkembangan. Of course setiap perkembangan tu dia berbeza-beza lah. Setiap kemahiran tu dia mesti ada. Setiap kemahiran kita manusia ni, apa-apa kemahiran yang kita belajar dia mesti ada. Kita panggil tempoh yang sepatutnya dah dapat, tapi kalau tak dapat lagi tu yang kita risau. Dia macam sama konsep dia kalau kita nak anak kita berjalan. Kan masa baby berjalan. So kalau parents kata kalau umur 9 bulan tak jalan lagi, parents tak akan risau sangat, betul tak? Sebab orang tahu okey lagi kalau 9 bulan tu tak jalan. Tapi kalau bayangkan kalau dah 2 tahun masih lagi tak jalan, tak boleh berjalan. Betul. Masa tu kita akan start sebagai parent, of course kita akan start tak jalan sebab kita tahu dia dah melebihi tempoh yang sepatutnya dia dapat, range yang sepatutnya berjalan tapi tak jalan, something wrong. So sama juga bila kita menyebut tentang bercakap, berkomunikasi, dia adalah skill. Skill tu something yang dia mesti ada timeline dia. So sama juga bercakap ni pun dia ada juga tempoh-tempoh yang dia kena ni. So berbalik pada soalan Puan Aida tadi yang apa perbezaan benda-benda tu. Okay. So biasanya kalau Puan Aida sendirilah kan, kalau budak yang lambat bercakap ni apa istilah yang Puan Aida selalu pakai? Istilah yang selalu disebut. Speech delay? Lambat bercakap. Lambat bercakap ataupun satu lagi parents biasa guna speech delay, betul tak? Speech delay, betul. Delay kan? Speech delay. Biasalah orang Malaysia ni cakap English. Tak apa, okay, cakap English tak ada masalah. Okay, so and then kita selalu kebanyakan lah saya perasan di luar sana kan, ramai menggunakan speech delay untuk kita nak bagi tahu yang anak ni lambat bercakap. Tapi secara istilahnya lah kan, secara istilah yang professional punya istilah lah. Dia sebenarnya kalau kita kata tentang bercakap ni dia ada dua, speech and language. Speech language tadi kalau perasan berbeza, maksudnya speech language berbeza. Pertuturan dan bahasa, betul tak? Pertuturan dan bahasa. So pertuturan tu adalah sebenarnya pertuturan bahasa Inggeris je speech. Okay, sebenarnya merujuk kepada cara kita menyebut perkataan, cara kita mengubahkan, cara kita menyebut. Cara menyebut ni itu masuk speech pertuturan. Contohnya macam boleh tak kita sebut bunyi R, boleh tak kita sebut bunyi M dengan betul, boleh tak kita sebut perkataan tu dengan lancar. So kalau macam pelat, gagap, yang tu dia ada speech. Tapi kalau yang lambat bercakap, contohnya macam 2 tahun tak ada vocab lagi, 3 tahun tak boleh buat ayat lagi, perkembangan dari sudut bahasa yang itu adalah language. Sebenarnya kalau anak lambat bercakap, istilah dia language delay. Tapi saya faham sebenarnya, tapi tak ramai orang pakai language delay kecuali terapis je. So saya faham je kalau parents kata anak saya speech delay, saya faham dia berujuk kepada lambat bercakap sebenarnya. Kalau pelat orang akan guna pelat, dia tak guna speech delay. Betul. Okay. Jadi bagi saya is okay lah. Saya pun tak adalah expect orang kat luar sana guna dengan tepat sebab bukan bidang dia kan. Yang penting dia tahu masalah anak tu apa, kat mana dia boleh explain masalah tu, dan sebagai terapis kita akan faham. So dari sudut istilah, dan dia adalah komunikasi, of course cara kita menggunakan bahasa kita tadi tu, ayat yang kita ada, perkataan kita ada, gesture yang kita tahu, memek muka yang kita tahu, macam mana kita nak menggunakan supaya kita boleh bagi tahu orang tu faham kita dan kita pun faham orang yang kita tengah interact tu. Tu komunikasi. So itu benda-benda yang biasanya lah, istilah itu dari sudut istilah lah. Kan? Okay. Wow, okay. Baru saya tahu speech dengan language ni berbeza sebab kadang-kadang kita tahu anak tu kurang perkataan kan, macam dia tak jumpa perkataan yang nak cakap tu. Yelah sebab saya tengok pattern kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakan ibu bapa di Malaysia dia macam tambah vocab noun
dia macam pentingkan vocab yang noun tau. Macam nama-nama animal, nama-nama kenderaan, ABC atau jadi macam mana kita tak boleh buat ayat dengan hanya noun, betul tak? Betul? Kita kena ada kata kerja, kata hubung dan sebagainya. Jadi anak mungkin kurang yang tu, itu adalah language, bukan speech. Yes, betul. Okay. Tepat sekali. Okay, Masya Allah. Ilmu baru hari ni. Jadi kan, Puan Aisyah, kalaulah saya ada anak kecil kan, mungkin 6 tahun ke bawah, apa tanda-tanda yang saya boleh tengok pada anak yang menunjukkan, oh anak aku ni mungkin ada isu pertuturan atau lambat bercakap kan. Apa dia punya red flags lah. Sebab ramai ibu bapa yang bukan dia tak risau, tapi mungkin dia tak ada ilmu kan tentang milestone tu dah lepas sebenarnya. Sepatutnya umur macam ni anak aku dah ada beberapa perkataan. So mungkin Puan Aisyah boleh bagi guideline lah kepada parents yang untuk beritahu, bukan nak bagi panik, tapi untuk beritahu ini adalah sepatutnya anakku dah bercakap tapi anakku belum bercakap. Jadi apakah tanda-tanda dia? Okay, so red flag ni sebenarnya kan Puan Aidil, kalau untuk biasalah kita ni kan sekarang zaman internet kan, sebenarnya kalau kita Google kita boleh nampak sangat banyak red flag dekat mana internet. Tu Google red flag speech delay, red flag language delay lah selalunya language delay, dia akan keluar memang sangat banyak, tapi sometimes bila terlalu banyak information membuatkan kita confused tu tak? Betul. Sampai tahap panik, dan kita panik tiba-tiba kan. Betul. So actually sebenarnya dari sudut secara umum lah ni saya cerita, saya tengok dan of course saya tengok yang overseas punya, kita sebenarnya banyak saya belajar daripada overseas sebab saya punya lecturer semua daripada overseas, even research pun banyak daripada overseas. Kat Malaysia sangat susah kita nak jumpa the research yang ni lah, ya research tentang ni kan ada lah, tapi kita tak tahulah, mungkin saya yang tak pandai cari kan. Bila tengok kadang-kadang bila kita tengok overseas punya development language kanak-kanak overseas dengan Malaysia, dia bukan tak sama tau, dia lain sikit. Mungkin the style, cara kita, the parenting style berbeza, betul tak? Parenting style berbeza, of course development anak kita akan berbeza, of course dia akan membezakan kat situ. So bila saya tengok balik overseas punya norms ataupun dia punya, kita panggil milestone yang dia bagi, dan juga saya compare dengan Malaysian punya population ni, kita punya current yang parent-parent sekarang ni, saya dapati memang kita tak boleh nak follow exactly sama macam overseas punya, sebab memang kita akan ada kurang sikit, mostly purata dia macam kurang sikit daripada yang overseas. Mungkin the style berbeza. Asian style parenting memang berbeza dengan Western, betul tak? Betul. Dia berbeza, sangat berbeza. Tapi bila tengok tu kata daripada apa yang saya tengoklah, sebab saya tak adalah buat kajian yang betul-betul bertulis keluarkan tu, tapi because of kan saya selalu ada maksudnya selalu bercakap dengan parents, dan kita ada ramai kita punya student dan juga even parents yang tak ada anak delay pun banyak yang bercakap dengan kita. Daripada situ saya ambil dia punya saya tengok development sebenarnya macam mana kau kat Malaysia ni kan. So kalau nak katakan red flag ni, ada beberapa perkara lah yang saya boleh bagi secara general. Tak ada masa panjang kan. Kalau 2 hari tu mungkin so secara umum untuk parents tengok, secara umum dia saya bagi general yang parents boleh nampak secara terang-terangan. Tak perlu nak buat assessment pun boleh nampak benda tu. Okay. So secara mudah macam ni, kalau bawah 6 tahun lah, basically bawah 6 tahun ni, kita tengok bermula daripada setahun lah. Kalau macam baby tu belum lagi bercakap, tapi of course sebenarnya development daripada baby kepada umur setahun tu pun sangat banyak kriteria yang kita boleh tengok sama ada anak ni mungkin akan develop speech language better ke nanti di masa depan, ataupun dia memang akan delay. Sebenarnya dia boleh nampak. Bawah setahun dah boleh nampak, tapi dia kena ada knowledge lah untuk kita tengok skill tu. Tapi yang paling jelas selalunya bila anak tu dah nak capai 1 tahun. Jadi biasa parents boleh nampak dah. Okay, so antaranya adalah kalau kata umur setahun, dia dalam range contoh dalam 10 bulan ke setahun, dekat almost tahun setengah lah, okay? Setahun ke setahun setengah macam tu, kita akan nampak kalau anak-anak yang ada masalah nak pakai gesture, yang ini mungkin akan develop language delay, maksudnya lambat bercakap. Gesture ni contoh dia macam kita nampak tak anak kita boleh tak guna macam kalau dia nak minta something, nak request something, boleh tak macam dia tunjuk. Dia ambil kita, letak dekat objek, dia tarik kita kalau dia nak sesuatu. And then ada tak kalau let's say kalau kita tanya nak tak, dia boleh angguk, boleh geling, around setahun ke setahun setengah dalam range itu.
Dia tak ada tepat setahun kena anggut geling, tak ada. Mungkin ada develop setahun dua, mungkin ada develop setahun dua, tapi kalau di dalam range okey je. Kan? So maksudnya benda-benda yang macam tu bye-bye, gesture. So, kalau kata let's say itu antara satu benda kita panggil red flag. Kalau anak tak ada gesture, kemungkinan besar dia akan develop lambat bercakap tu. Kalau gesture ni adalah awal, kita panggil cara awal untuk anak tu berkomunikasi sebelum dia dapat perkataan. So kalau gesture yang dia nampak secara jelas penggunaan tangan dan maksud dia apa ni pun dia tak boleh guna, bila datang kepada perkataan dia lebih abstrak kan. Perkataan ni dia lebih abstrak, dia kena dengar, kena faham. Betul. Tak nampak secara fizikal. Kalau kita pointing kita nampak tangan kita gerak macam tu. Sepatutnya yang tu lebih mudah. Kalau yang mudah ni tak boleh, perkataan lagi susah. Sebab tu kita expect dia kemungkinan besar akan ada lambat bercakap tu satu. Okay, and then lepas tu itu gesture. Alright, and then lepas tu bila setahun setengah, setahun 6 bulan ke atas. Okay, setahun 6 bulan ke atas, of course kita sepatutnya dah boleh dengar anak tu dah keluarkan first word. Ada yang keluar awal daripada tu bagus. Tapi kalau kata setahun 6 tu tak ada langsung lagi, dia dah red flag dah. Dia dah memang dah tanda-tanda. Setahun 6 tu kira last umur lah untuk keluarkan first word. Kalau lagi awal daripada tu okey lah. Kalau kata setahun 6 tu adalah 1 ke 5 perkataan, okey lah, boleh lah. Dia macam okey, kita kata okey, dia still lagi develop normal, cuma kena push lebih sikit sebab dia dekat borderline. Dia macam borderline antara delay ke tak delay tu. Dia macam borderline, dia macam tu, tahun setengah tu. Okay, first word ni maksudnya perkataan yang ada makna. Pelat tak apa. Kalau sebutan dia tu maksudnya pelat, tapi kita tahu ada makna, itu kira first word lah tu. Contoh dia macam, kalau katalah bola kan. Bola mungkin anak tak reti lah nak sebut bola, ataupun tak reti nak sebut ball sebab dia punya sound susah. Jadi mungkin dia sebut bar contoh dia. Tapi bar tu merujuk kepada bola. Dia pegang bola dia kata bar macam tu, ataupun dia tunjuk bola dia kata bar. Dan kita tahu bar tu memang maksud dia bola. Ada maksud. Itu dikira perkataan. So ada parents yang dia nak perkataan tu perfect baru dia kira perkataan. Tak boleh, memang faham. Memang kalau tunggu perfect tu mungkin sampai 3 tahun ke atas pun belum tentu perfect lagi. Dia take time sikit untuk sebutan perfect yang sebutan betul tu, dia take time. Sebab yang tu speech development, pertuturan punya development dia punya milestone ataupun dia punya range perkembangan tu berbeza daripada perkembangan bahasa, tak sama. Itu setahun. Okay, and then 2 tahun, biasanya 2 tahun ni kita akan tengok anak start buat ayat 2 patah perkataan. Minimum lah 2 patah. Kalau dah boleh 3, tak apa. Itu normal lah kalau lebih daripada tu. Tapi biasanya dia akan start. Dia mula tu maksud saya, kita akan dengar beberapa, 2 ke 3, tak banyak. Tapi dia dah mula. Contoh nak tu. Nak tu. Mama ni. Dia combine. Kalau pelat pun, stage ni pun kalau pelat pun tak apa. Nak cu. Contohnya kan nak susu. Tapi kita tahu dia is a combination of words. Kalau terbalik pun tak apa. Susu nak pun okey. Maksudnya asalkan dia combine. So tu 2 tahun. So kalau 2 tahun, kata anak masih lagi single words, cakap sepatah-sepatah, kita belum dengar lagi dia punya sambung ayat tu. Ayat ni pun dah dikira red flag. Maksudnya kita dah start kena hati-hati dah, nak kena check balik cukup ke tak vocab dia ni. Ada isu ke anak ni untuk dia nak develop ayat tu, ada masalah ke, tak pandai buat ayat ke macam mana, macam tu. And then 3 tahun of course minimum 3 patah minimum. Kalau 3 tahun tak ada 3 patah sebenarnya dah masuk delay dah. Sebab 3 patah perkataan biasanya 2 tahun setengah macam tu kita akan start dengar banyak. Dia dah start buat 2 tahun setengah ke 3 tahun. 3 tahun ke atas definitely dia akan start mula nak bercerita sikit-sikit. Yang simple-simple. So kalau 3 tahun ke atas, kalau anak masih lagi tak boleh buat ayat 3 patah ataupun lebih, 4 patah ke, yang tu red flag sangat, itu memang red flag. Maksudnya dia bercakap mungkin tak cukup. Dia tak masuk ke dalam range yang sepatutnya dia ada. So that's why saya bagi yang minimum. Asalkan lepas, okay lah in the range. Cuma bila kita nak baikkan lagi, kita kena tambah lebih banyak juga. Kalau dia still dia dah dalam in the range tu, maksudnya okay lah normal. Kita tak perlu nak panik sangat. So kadang-kadang kita macam ada parents yang of course lah kan, kita risau kan. Mesti lagi kita nak ada best untuk anak-anak. Tapi bila ada yang terlalu panik, contohnya macam 2 tahun, dah boleh dah anak saya buat ayat, dia boleh lah buat ayat 2 patah simple-simple, tapi tak boleh lagi nak cerita. Saya tanya dia buat apa, dia tak boleh cerita. Saya kata normal lah tu. Memang kita nak dia boleh cerita, tapi kalau dia in the range tu kita dah tak perlu panik sebab dia tengah develop. Cuma
usaha kita sekarang adalah kita bagilah vocab macam biasa, selalu interact, dia develop more. Tapi maksudnya dia dah normal dekat situ. Okey, ada dua perkara kat sini yang mungkin saya nak lebih penjelasan. Di mana tadi kan Puan Aisyah cakap minimum 2 patah perkataan dalam satu ayat. Minimum 3 patah perkataan dalam satu ayat. Jadi apa yang parents perlu buat ni adalah alert dengan ayat anak atau bila anak bercakap tu kita kena kira ke? Berapa? Kena kira. Kalau nak kira bagus juga. Kalau Kan? nak kira bagus. Tapi sebenarnya dia macam ni tau Puan Aidil. Kalau kita biasa interact dengan anak kita, kita akan dengar benda tu. Kita akan dengar dia cakap. Kita akan dengar tu, kita akan terkejut kan. Mesti Puan Aidil dah lalu proses tu. Betul. Proses yang terkejut. Tiba-tiba betul tak? Betul. Sebab kalau kita akan macam, dia akan cakap macam, Ma, nak? Kan kita faham. selama ni sebut nak je. Dia macam Faham. maksudnya Tadi Puan Aisyah cakap juga pasal pelat kan, macam kalau setahun atau bawah 2 tahun tu pelat tu dikira normal. Yang penting adalah maksud apa perkataan yang disebut tu bermakna. Maksudnya ada makna. Dia tahu apa perkataan tu merujuk kepada apa. Dia bukan cakap menyanyi ke apa, merabat ke apa, tidak. Jadi pelat ni bila adakah dia akan develop sendiri atau kita kena ambil peranan juga untuk betulkan perkataan tersebut, atau bila last patut anak pelat kan sampai umur 20 pelat kan. Okeylah. Dia pelat ni sebenarnya kalau teruk mungkin dia akan mengganggu proses orang nak faham. Tu je. Contohnya katalah bahasa anak tu develop okey, dia boleh bercerita ni 4 tahun bercerita popet-popet tapi pelat. Orang macam apa benda lah dia sebut, susah nak faham. Mak dia je faham. Mak dia je faham. Orang luar tak faham. And then untuk perkembangan pelat ni, mudah dia macam ni lah saya cerita mudahnya. Okay, kalau anak tu usia 3 tahun ke bawah. Okay, sebab bila kita nak bercakap, dia memerlukan kita punya organ-organ pertuturan kan, mulut, lidah, rahang kita. Jadi yang ini, organ pertuturan ni dia ada tempoh untuk dia matang. Dia macam kaki, tangan kita lah, dia organ. Kan kaki, tangan dia ada skill dia, jadi dia ada tempoh untuk matang. Macam berjalan, kita tak adalah terus-terus berjalan. Of course dia take time untuk muscle tu develop, belajar koordinasi untuk dia boleh berfungsi dengan cara yang kita nak yang betul tu. Kan, so sama juga dengan organ-organ pertuturan ni, lidah, kita punya rahang, kita punya bibir, kan banyak benda yang berlaku kat dalam mulut ni. So dia perlukan masa untuk dia develop. Tapi that's why kata kalau usia anak 3 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, biasanya kita tengok sebarang bentuk pelat diterima masa ni. Sebarang bentuk pelat. Kalau kata dia buat ayat 3, katalah 2 tahun setengah dia buat ayat 3 patah ni, makcik akan bunyi kang kat belakang dia ke tak ada, tertukar N jadi NG, tekan makam ke kan, contohnya. Okey je. So sebarang bentuk kesalahan sebutan untuk bawah 3 tahun, maksudnya kita terima sebagai okey tak apa lagi. Dia macam dia masih dalam range normal. Tapi lepas 3 tahun tu baru sebenarnya kita akan tengok ada bunyi-bunyi tertentu yang patut dia dah sebut dengan betul. Contoh macam bunyi pi kan, kalau dia sebut papa, dia tak adalah tukar maksudnya papa tu jadi nana ke nana. Kalau sebut papa pun tak boleh nak sebut paku ke, bunyi tu, bunyi pi tu tu antara yang biasanya 3 tahun patut dah dapat. Dia macam tu. Pi, bunyi bi, ha, wah. Tu antara bunyi 3 tahun. Nanti 4 tahun dia ada lagi bunyi dia ke, ge, tu 4 tahun. Maksudnya kalau dapat awal okey. Tapi selagi tak sampai 4 tahun, contoh 3 tahun tak boleh sebut bunyi ke. Kasut jadi tatut, contohnya kan. Bunyi ke tu dia salah sebut. Dia tertukar dengan bunyi, dia tukar dengan bunyi lain. So kalau 4 tahun ke bawah masih dalam range normal, tapi kalau 4 tahun ke atas, 5 tahun ke masih lagi tak boleh sebut. Yang ni baru kita start fikir okey dah kena start buat treatment untuk betulkan. Dia macam so dalam tempoh yang kita panggil range normal tadi tu, bukanlah kita tak buat apa-apa. Kita tak perlulah pergi terapi pertuturan untuk betulkan sebab dia masih dalam range normal. Cuma sebagai kita parents ni, sebab kita pun, saya pun parents, Puan Aidil pun parents, ramai semua parents kan, sama, kita buat benda yang sama. So dalam tempoh tu kita bantu dia untuk sebut dengan betul dengan cara kita just betulkan balik je. Tak perlu suruh dia ikut pun tak apa. Contohnya kalau dia kata tatut, tu tatut, kan kasut tatut contohnya. Oh kasut, kasut. Bunyi tu kita bagi jelas sikit, bagi kita dia sebut balik,
perkataan yang dia salah sebut tu, tapi kita dengan tekankan sikit bunyi yang dia salah sebut tu supaya jelas dia dengar. Tapi kalau dia still tak boleh sebut betul pun tak apa sebab it's still in the range. Just buat macam tu je untuk dalam tempoh yang kalau kata anak tu masih lagi range normal. Macam bunyi R kan? L bunyi L tu, rumah, apa lagi? Perkataan yang ada bunyi R lah. Yang itu biasanya lambat sikit. Biasa 6 tahun macam tu dia punya dia lambat dia. Sebab kalau 5 tahun tak boleh sebut R, tak ada speech therapy yang akan buat terima lagi. Tapi kalau kita nak betulkan cakap rumah. Cakap rumah, kita beritahu, maksudnya kita tekankan sikit bunyi tu. Okey lah, macam tu je lah. Tapi kalau kita kata adik buat R, 5 tahun ke R, dia tak boleh nak buat. Tak apa, normal lah, dia macam tu. Tapi boleh lah. Okey. Menarik lah Puan Aisyah sebab kan, yelah bila cakap pasal pelat ni, dia satu isu lagi yang membuatkan parents terlebih concern kadang-kadang because disebabkan oleh air muka dia. Maksudnya anak ni macam kau pelat sangat lah, macam malulah aku macam tu kan. Dan ramai juga parents yang, bukan semua parents tapi ada segelintir parents yang saya tengok dia tak boleh tengok anak dia pelat. Maksudnya kalau anak dia pelat macam tadi kan, kacut contohlah kan. Dia instead of betulkan sebut kasut, dia boleh marah anak dia pula. Salah, berapa kali mama nak cakap kasut. Maksudnya dia punya bebelan tu lebih daripada apa yang dia nak betulkan tu. Jadi saya setuju sangat dengan apa yang Puan Aisyah kongsikan. Sebenarnya yelah, isu pelat ni kalau kita maksudnya kalau kita boleh tenang, kalau kita boleh relax, rasional kan, dan itulah pentingnya ilmu tu kan. Puan Aisyah, kalau kita belajar, kita pun chill lah. Anak orang lain mungkin tak pelat, tapi anak aku pelat, but anak aku masih dalam tempoh selamat tu, then fine, aku consistently betulkan perkataan-perkataan Dia macam ni pun ideal. Biasanya kan dia macam ni tau. Kadang-kadang kita selalu dengar parents suka cakap, tak apa setiap anak tu berbeza. Betul tak ayat tu? Tak apa setiap sedapkan hati. Berbeza. Kalau dia tak apa setiap anak tu berbeza. Tapi memang boleh cakap macam tu. Tapi bila once datang kat diri kita, kita akan panik. Macam kan macam apa tak boleh sebut lagi ni. Kita tak pula guna tak apa setiap anak berbeza. Macam saya kata, setiap anak yes memang beza, tapi kalau anak tu masih dalam range then it's okay. Kalau terkeluar range, yes you patut risau. Kalau dalam range, tak apa. Memang berbeza, memang akan berbeza. Kita dengan adik-beradik kita pun berbeza, betul tak? Betul. Ada yang mungkin cerdik sikit, ada yang mungkin kurang sikit. Kan? Manusia memang macam tu. Tapi kita still in the range, tak adalah nak kata adik-beradik kita tu mungkin ada seorang tu memang bijak, pandai belajar kat sekolah. Kita ni mungkin kurang sikit contohnya. Tapi dua-dua boleh, maksudnya kita boleh survive the quality of life, kita masih boleh enjoy the life. Yang penting sebenarnya benda tu. Cumanya satunya yang saya kata, selalu saya cakap dekat parents, macam anak pelat, kadang-kadang mungkinlah ada anak dia, tapi of course proses pembelajaran tu dia adalah satu proses yang kita kena involve. Dan bila kita involve, benda pertama yang kita kena buat adalah kita enjoy the process. Enjoy the process. The process tu parents dulu kena enjoy. Ya, dia bukan berlaku selama-lamanya, dia akan berubah. Betul. Tapi dia adalah fasa kan? Dia adalah fasa. So bila dia berubah ke another level, kadang-kadang kita rindu nak dengar dia cakap pelat. Ya Allah, betul. Masa dia tengah cakap pelat dulu macam seronok tau. Dia macam alah comel dia cakap pelat, tapi sekarang dah cakap ni. Kadang-kadang macam dulu tak boleh cakap, macam rindu nak dengar benda tu. Dia proses ya Allah, dia berubah. So enjoy the process. Anak tu masih lagi tak boleh sebut, tapi still in the range. Tu penting. Kadang-kadang saya seronok dia nak cakap pelat, tapi kalau kita tahu okay, dia masih dalam range yang okay, it just dia pelat dia tu macam comel lah macam tu. Betul, enjoy the process is key lah saya rasa. Being a parent ni kan, sebab macam yang saya selalu ulang juga kepada parents, anak ni tak tunggu kita tau. Dia akan membesar, dia tetap membesar. Kalau kita busy kerja pun dia tetap membesar juga, betul. Yes. Jadi apa sahaja ujian atau cabaran yang kita hadapi dalam setiap fasa anak membesar itu adalah sebenarnya somehow ujian buat kita sebenarnya.
Macam Allah nak tengok macam mana kau tenang hadapi satu ujian dalam satu fasa. Sebab Anak bila dah cerdik masuk, pun ujian juga Bu Aidil. yes, Anak cerdik pun betul. ujian, anak kita lambat Exactly. ke apa, tak secerdik anak orang lain pun ujian juga. Itu ujian. Exactly. Betul, exactly. Anak ni memang, anak ni bagi saya didikan terus daripada Allah lah. Puan Aisyah, betapa macam mana kita lihat ujian yang datang melalui anak tu. Dan macam ni kita react juga terhadap ujian tu kan. Jadi Puan Aisyah, tadi kan, ialah saya suka macam mana Puan Aisyah encourage parents untuk involve dalam proses perkembangan anak ni kan. Dan dalam perkembangan pertuturan ataupun perkembangan bahasa ni, macam tadi kan, kalau anak pelat, kita betulkan terus apa yang pelat tu. Jangan nak apa salahkan anak atau bandingkan anak dengan anak orang lain dan sebagainya. Dan kat situ kita dapat lihat betapa pertuturan, kemahiran bertutur atau bercakap ni adalah salah satu kemahiran meniru. Speech is imitation. Macam mana yalah kita ulang, anak dengar, lama-lama nanti dia tiru dengan sebutan yang lebih baik macam tu. Jadi mungkin Puan Aisyah boleh kongsikan beberapa aktiviti atau apa yang parents boleh buatlah untuk encourage atau untuk improve atau untuk perbaiki kemahiran meniru anak. Sebab bagi saya once bila anak tu dapat buat apa yang kita buat, kemahiran meniru ni dia cepat kan, dia cepat tangkap dan speech pun akan improve. So apa pendapat Puan Aisyah? Silakan. Okay, kalau kemahiran meniru, actually kemahiran meniru dia salah satu kemahiran asas. Dia ada actually bila kita cakap tentang anak bercakap dan berkomunikasi, actually kalau sebagai terapis kita akan tengok 6 kemahiran asas. Salah satunya meniru. 6 kemahiran asas, salah satunya meniru. Kalau 6 kemahiran asas ni tidak dipenuhi dengan baik, kemungkinan besar anak tu akan mengalami masalah untuk bercakap dan berkomunikasi. 6 asas dia. Salah satu dia meniru. Salah satu dia meniru. Okay, so meniru ni pun dia ada fasa. Okay, meniru ni pun ada fasa. Fasa yang paling mudah ataupun paling cepat, paling awal anak dapat adalah dia tiru aksi kita dulu. Kita buat apa? Ingat tak masa pergerakan. Setahun kan pergerakan, ya pergerakan. Maksudnya masa sebelum setahun kan, kalau kita ketuk benda, dia pun ketuk juga. Kalau kata kita ambil something lah, kita buat something, dia mesti tiru apa yang kita buat tu. Tu bawah setahun. So kalau atas setahun tak meniru pergerakan ataupun perbuatan lagi, tu something wrong. Kita tahu kalau tiru pergerakan pun tak boleh, yang ni kecil ni lagi susah nak tiru ni. Ni kecil. Movement dia kecil kan, mulut kita ni lidah dah lah tak nampak nak gerak macam mana. Kalau kita bercakap kan, mulut mem je bunyinya kat situ. Sebab tu kalau anak yang delay, saya kata exaggerate sikit nak bagi dia nampak. Especially anak tu visual learner. Kan? Sebab kadang ada antara kita cakap macam mulut macam tak buka. Bukan tak buka, maksudnya kita cakap macam biasa, macam kita cakap macam ni, tak nampak kan, lidah saya tak nampak, bibir saya bergerak gitu-gitu je. Muncung pun tak adalah ria muncung kalau kita sebut pun. Kan? Saya sebut buku tak adalah macam tu kan. So kalau untuk anak yang really visual kan, dia nak tengok tau tu. Dia nak tengok. So, kadang-kadang saya perasan ada juga, of course sama, kadang-kadang saya rasa, bukan kadang-kadang, soalan yang Puan Aida tanya ni sebenarnya lebih kurang sama je dengan soalan yang dapat sebab konsep dia kurang sama. So ada anak kata tak tiru pergerakan, cakap macam bunyi miming, macam bunyi humming, macam bunyi tu tak keluar seketul. Bunyi macam cakap tu macam kan macam mulut macam tak nak buka. Ada yang parents cakap macam tu kan. So yang pertama sekali saya akan dengar adalah saya nak dengar dulu macam mana mak cakap dengan anak. Wow. Macam mana secara biasanya. Dan bila saya dengar, okay, mak tak buka mulut lah. Mak dia pun tak bercakap? Bukan tak bercakap. Maksudnya bila mak cakap tu bunyi dia macam okay, tak jelas. Dia macam kita bercakap dengan orang dewasa yang memang dah tahu vocab sebutan tu macam mana. Kita okay, this is this is bread. Okay, put the bread here. Contohnya tu, nampak tak? Tak ada pergerakan sangat. Sikit-sikit je. Kalau anak tu baru nak belajar bercakap and dia perlukan visual input, dia takkan dapat input tu. Dia saja kata exaggerate sikit. bread. No wonder. It's very important. That's why kalau kita kata bila cakap dengan budak kan, kita sangat exaggerate. Kalau dengan baby pun kita buat macam tu kan. Kita dia bangun. Maksudnya memang perlu buat macam tu?
Perlu. Dan satu lagi, bukan setakat anak tu, dia membuatkan kita feel good. Ya, betul. Setuju, itu setuju. Saya cakap, okay, cuba mak buat. Kalau rasa malu, tak apa, buat je dengan anak sendiri, nak malu apa kan. Tak payahlah buat kat luar di khalayak ramai, buat sendiri kat rumah dengan anak. And rasakan benda tu feel good untuk kita. Bila kita exaggerate, bila kita buat benda tu, then actually it is feel good untuk kita, dan of course benda tu sampai dekat anak. It's energy. Kan? Dia akan sampai. So dia kata macam enjoy je bila kita bercakap tu, gunalah intonation yang kita rasa best. Kadang-kadang kita boring, anak pun boring sekali. So yang untuk meniru ni tadi, yang meniru tadi, yang pertama sekali fasa asas dia tiru perbuatan. Kalau Perbuatan. anak yang kecil-kecil, kita banyak buat movement tu bagi dia nampak. Kalau buang tu, biar dia nampak tangan kita buang ni. Contoh, biar dia nampak. Kan dia perlukan input itu. Okay, tiru perbuatan macam jumping, lompat, macam ataupun tiru, kita nampak anak tiru. Kenapa anak suka tiru dekat YouTube? Because tengoklah movement orang kat YouTube tu macam mana. Faham tak? Tengoklah intonasi orang kat YouTube tu macam mana. Betul. Kadang-kadang tiru dagu. Kenapa dia tak tiru saya cakap? Tengok balik kat YouTube tu macam mana. Jadi macam orang dalam YouTube tu, saya kata. Tengok dia punya kuat macam mana, dia punya jelas macam mana. Tengok punya expression dia, muka dia tu, dengan dia punya gaya tangan tu, memang kalau movement tu memang nampak, betul tak? And satu lagi, berulang. Pengulangan, betul. Lagu intonation, right? I mean, budak-budak sangat suka intonation, rhyming. Sebab tu saya kata, kalau kadang-kadang kita cakap biasa pun, nak main ni, menyanyi pun tak apa. Asalkan dia attend kat kita. Kan? Saya kata, saya pernah guna ayat ni, tolong jadi YouTube anak. Kita jadi YouTube dia. Setuju. Okay, tapi kan Puan Aisyah, bila yelah kita 2 tahun kan dalam pandemik kan, ramai juga mak-mak lah especially bercerita dengan saya, ada anak-anak mereka yang regress tau. Maksudnya regress tu maksudnya macam perkembangan mereka ke belakang. Maksudnya dululah mungkin mereka ni seorang anak yang petah bercakap, maksudnya dah ada berpatah-patah perkataan, dah boleh bercerita, boleh jawab soalan, boleh tanya, yelah boleh menjawab, boleh faham arahan, boleh bertanya soalan. Tapi bila pandemik ni, tak tahu apa cerita, mungkin screen time satu hal, dan mungkin dia punya efek kepada psikologi itself lah kan, macam kita terpaksa kuarantin dan sebagainya, macam-macam yang anak lalui yang kadang-kadang kita orang dewasa ni kita rasa kita boleh cope, tapi mungkin tidak anak, sebab anak ni circle dia memang tu je kan, macam kita okay, kita bosan, kita boleh pergi WhatsApp, kita boleh pergi ini, kita boleh video call, kita boleh Zoom, banyak platform yang kita boleh keluar daripada rumah kan secara virtual, tapi anak ni itu sahaja. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak ni boleh regress. Jadi tiba-tiba tak bercakap atau tiba-tiba pelat atau gagap dan sebagainya. Jadi macam mana Puan Aisyah melihat keadaan ni, dan macam mana keadaan ni boleh berlaku, dan how parents ni nak bantu anak dia untuk kembali berkembang seperti biasa? Okay, isu regress ni banyak lah sebenarnya Puan Aidil, banyak. Dah sangat banyak. PKP ni lagi banyak lah. Kan? Dulu pun banyak juga. Ada je lah orang yang akan cakap, dulu anak ada. Macam Puan Aidil cakap lah, dulu ada anak sebut lah. Lepas tu sekarang dah tak sebut dah. Alright, so saya kat sini, okay, untuk current situation lah. Sebab tu saya kata saya suka tengok ada situation sekarang dengan apa yang orang dah kaji dulu. So current situation kita punya sekarang ni, apa yang saya lihat adalah kita kena tengok 2 faktor kat sini. Kalau zaman dulu yang masa skrin tak ada, masa bukan skrin punya zaman, macam zaman kecil-kecil tu tak ada skrin sangat kan. Ya, betul. Atau zaman yang dulu regress tu biasanya orang akan tengok sebagai salah satu tanda ciri-ciri ataupun traits autism. Dia tak semestinya didiagnose autism, tapi it's a trait. Adalah ciri-ciri yang mungkin anak tu boleh develop nanti, kemudian dia akan develop ciri-ciri lain autism juga, macam tu. So regression tu contoh anak, biasanya regression yang ciri-ciri autism tu dia berlaku antara umur 2 ke 3 tahun dalam tempoh ini. Biasa lepas 4 tahun biasanya memang dah tak ada dah. 2 ke 3 tahun usia ini selalunya kita nampak. Kalau zaman-zaman dululah, zaman-zaman yang masa saya jumpa dulu student patient yang zaman-zaman saya lepas belajar, masa tu masa tak ada skrin lagi kan, 2000 apa, saya grad 2006. 2006 tuanya kan dah sekarang. So zaman 2006 masa tu mana ada kita 310 lagi kan masa tu, 310 lagi zaman tu. Masa mana nak ada kita nak menghadap skrin, manjang kan, tak ada apa, main game paling snack tu je dah. Okay, lepas tu dalam masa tu
Okay, yes, kalau yang regress, contoh macam umur 2 tahun tiba-tiba regress, dah ada skill lah sebelum ni, ada eye contact, attention, kita panggil, respon, dia boleh respon. Tapi tiba-tiba dia macam zap hilang, daripada ada eye contact tiba-tiba dah tak ada, daripada fokus, daripada dengar macam kita panggil dia respon, kepada dia tak respon langsung, daripada bercakap ada vocab tiba-tiba terus hilang. Yang ini, yes, ini memang traits, autism punya traits. Tapi zaman tu. Cuma sekarang berbeza. Saya nampak isu ni kita tak boleh tengok dari sudut terus kepada ciri-ciri autism itself. Terus kepada kita kata, oh anak ni memang ada autism. Dia tak boleh di macam tu terus. So apa yang saya nampak adalah yang pertama sekali, regress ni kita kena tengok macam tadi point dia kata kita banyak duduk kat rumah, tak banyak macam tak ada banyak peluang, especially kalau anak-anak yang di bandar lah. Kalau di kampung tu saya masih tengok masih lagi bebas, walaupun masa kita kat rumah tu kan memang jauh daripada rumah orang. Jadi masih lagi boleh main dekat luar kan, masih boleh dapat rangsangan sekeliling yang cukup. So untuk anak-anak sekarang ni yang kata duduk dekat bandar, yang memang tempat dia dalam rumah. Of course anak kita pun mesti, anak saya sendiri pun banyak dalam rumah berbanding kat luar kan. So kalau kita sendiri kita orang dewasa cuba duduk kat rumah tu tak keluar lama pasal PKP tu, rasa macam mana? Kita pun regress. Kita kan, kita regress kan. Memanglah speech kita tak hilang, tapi in term of knowledge, in term of cara kita berfikir, dia memang rasa apa sah aku susah nak fikir sekarang. Macam mana keluar lah idea tu, tak boleh keluar, tak ingat lah apa benda. Kan kita macam kita tak banyak aktiviti movement yang kita tak banyak merangsang kita punya otak kita sebenarnya. Tak banyak rangsangan because of kita tak banyak pendedahan, kita tak banyak dipanggil sebagai input sensory untuk buatkan otak kita aktif. So sama juga dengan anak-anak yang kata terlalu banyak contoh kan. Lepas tu saya kata kalau anak regress, benda pertama saya tanya adalah screen tak? Dia involve screen, dia terlalu screen berlebihan tak? Contohlah umur setahun, sebelum setahun tu kadang-kadang ada parents tak bagi screen sebelum setahun, belum lagi. Tapi bila umur setahun lebih, anak tu dah pandai nak minta. Betul. Dia tahu tak dapat, dia dah start mengamuk. Kalau baru setahun dia tak mengamuk lagi. Time mengamuk bagi. Yes, kata time mengamuk ni sometimes bila masa time mengamuk ni kita tak tahu, kita bagi. Dia mengamuk je kita bagi. Dia mengamuk je kita bagi. Dan kerja kita pun senang sebab masa umur ni dia aktif dan suka ngacau kita buat kerja. Betul tak? Setahun lebih. Betul. Kita buat kerja dia panjat. Time ni dia memanjat benda. Time ni lah nanti dia jatuh tergolek. Kita tak nak benda tu terjadi. Dan benda paling mudah adalah kita kalau sekarang saya panggil dadah. Ya, betul. Dadah alaf baru. Kan anak saya sendiri pun nanti tak ada dia bagi dadah. Contohnya. Tapi sebab dia akan diam. Bukan dia akan diam. Betul. Dia akan terus 360 darjah perubahan dia punya aktif tu. Okay, so sama anak yang tak delay pun sama je Baidil. Macam tu juga, bukan anak delay je yang macam tu. Anak yang tak ada delay pun sama je, bagi dia terus diam. So bila macam tu, regress ni dia mungkin boleh jadi bila contoh anak tu umur setahun ke 2 tahun, kena ingat masa ni anak-anak tengah, dia punya perkembangan tu tengah rapid. Otak tu tengah macam absorb everything, observe everything, dapat itu, dapat ini, proses. Otak tu dia perlukan space untuk dia proses. Untuk memproses maklumat, dapat kalau tangan pegang ni aku proses, dia kena proses, rasa macam ni. Tangan jari kaki jalan pijak benda rasa macam ni, dia kena proses, benda ni texture macam ni, rasa dia macam ni, dia tengah proses tu. All the information tu otak tu tengah belajar, tengah maksudnya dia tengah absorb semua input. Bukan hanya input yang dia dengar, tapi input yang dia sentuh, input yang dia lihat, input yang dia bergerak, everything. So dia tengah proses. So just imagine dalam tempoh otak ni tengah actively proses, kita shut downkan proses tu dengan bagi screen. Dia akan shut down tau, sebab bila dengan screen otak anak akan sangat busy. You just imagine lah, kalau saya boleh visualizekan kebusian tu, you just bayangkan TV kita yang tak ada channel tu. Yang zzz tu kan, ataupun TV habis siaran dulu kalau pukul 12 ke atas, zaman saya lah. Zaman sekarang dah tak ada dah, semua siaran berjam kan, yang zzz tak ada gambar tu, dia busy macam tu tau. So dia akan busy. So bila busy, macam mana dia nak dapat all the input masuk, dia tak boleh nak proses. So daripada situ, kalau kata terlalu berlebihan lah, maksud saya berlebihan, dia bukan kalau biasanya kalau bawah 30 minit itu masih lagi okey. Kan kalau ikut WHO, kalau ikut WHO 2 tahun ke bawah memang tak ada screen langsung. Itu WHO punya yang dia keluarkan lah. Tapi sekarang susah nak elak. Jadi saya kata cuba kalau bawah 2 tahun cuba setengah jam. Jangan bagi panjang sangat sampai 3-4 jam sekali bagi. Betul.
Cuba setengah jam pagi, okay, malam ni setengah jam lagi. So okay, at least ada timing untuk otak dia aktif detect benda-benda sekeliling ni. Dan bila macam tu, itu boleh jadi faktor regress. Anak tu daripada dia nak belajar benda sekeliling, nak respon orang panggil, nak respon dia, apa yang dia dengar. Okay, ada bunyi sana, ada ayah dah balik, ada bunyi loceng, ada bunyi kereta, ada bunyi, ada orang tu tengah buat apa, bunyi dia macam tu, kelakuan dia macam ni. Kita boleh nampak dan proses. Kalau dengan skrin dia akan macam ni. Dia memang tak akan aware apa yang berlaku kat sekeliling. So bila dia tak aware apa yang berlaku sekeliling, otak dia tak akan proses anything, then of course dia punya attention tu akan drop. So bila attention dia akan drop, minat dia untuk berkomunikasi akan drop, dia tak ada interest to connect dengan orang lain selain dia punya benda yang dia tengok tu, sebab dia rasa dah best sangat benda tu. Dia tak rasa best dah connect dengan people, kita bercakap dengan dia, main dengan dia tak rasa best. So dia akan shut everything, then dia akan start regress. Dia tak bercakap because dia tak ada keinginan pun nak bercakap. Dia tak ada keinginan tu interact dengan orang lain, tak ada keinginan, and tak ada keperluan juga mungkin. Sebab kalau anak yang macam ni, bayangkan dia dengan gadget, walaupun dengan gadget perut dia kenyang sebab kita suap. Tapi mata saya minta pun mulut pun kenyang. Saya minta. Keperluan komunikasi dia dah tak ada. Because of aku memang dapat everything yang aku perlu walaupun tanpa perlu communicate. Setuju. Saya kena ingat communication, bahasa dia perlukan latihan. Dia bukannya tiba-tiba anak tu ada perkataan automatik reti untuk menggunakan. Macam kita pergi belajar kereta, kemahiran kan, kita belajar teori, kita tak kerti buat kereta lagi. Okay, gear masuk, mula-mula kena masuk apa dulu kan, belajar baca buku macam mana nak drive kereta. Mula-mula gear masuk sini, lepas tu tekan ni. Kalau kita tak pernah bawa kereta, walaupun kita hafal satu buku macam mana nak drive kereta, belum tentu kita boleh drive. Betul, setuju. Sama dengan anak-anak, walaupun dia ada beribu vocab yang dihafal daripada gadget, daripada skrin, daripada YouTube, hafal lagu, hafal numbers, hafal ABC, hafal semua perkataan. Kalau dia tak pernah dilatih untuk menggunakan perkataan tu, then dia tak akan reti pun nak guna dan tak akan communicate. Tapi just ada inside. So kena practice. Ya Allah, betul sangat. Setuju sangat. Saya speechless. Kalau saya macam regress. Sebab banyak sangat input yang saya rasa macam make sense lah dengan apa yang saya terima daripada parents tentang isu anak masing-masing. Saya harap sesi hari ni memang sangat bermanfaat lah Puan Aisyah. Masya Allah. Okay, saya ada last question lah. Last question untuk Puan Aisyah. Let's say Puan Aisyah, saya ada anak yang speech delay atau anak yang memang ada masalah pertuturan, memang red flag dia dah jelas, yang saya perlu anak saya perlukan rawatan. Jadi saya bawa anak saya pergi jumpa Puan Aisyah ataupun pusat terapi Puan Aisyah lah. Dan saya nak tahu, bila saya bawa anak saya, apa yang saya perlu buat, apa yang saya akan lalui, apa yang anak saya akan lalui, dan apa pihak Puan Aisyah akan buat rawatan macam mana? Apa jenis rawatan yang Puan Aisyah akan beri? Silakan. Okey, dari sudut rawatan dia sebenarnya dia macam ni. Sebenarnya rawatan ni, kalau kita tengok sekarang ni agak banyak lah center-center yang dibuka yang menawarkan rawatan untuk anak-anak yang lambat bercakap. Cuma kena make sure yang buat tu betul-betul terapis lah, because of the knowledge is different kan. Sebab ada je yang kata buat terapi program tapi bukan terapis yang handle. So hati kat situ lah, kena hati-hati sikit. Sebab benda ni orang nampak ada demand tinggi and dia punya kan demand tu tinggi, tapi of course demand datang dengan responsibility yang sangat besar. Kalau kita buat tak betul kat orang, dosa. Okay. So kena kita sendiri pun kena ada knowledge yang banyak dan yang betul untuk handle manusia. Tahu itu kita punya future, anak-anak kita future kita kan. Salah bagi masa tu future something happen kat future, something yang tak baik, kita menanggungnya sampai bila-bila kan. So of course dari sudut terapi tu, kalau di tempat saya lah di sini kan, di akademi sendiri, mungkin dia punya flow tu lebih tak sama dengan tempat lain, tapi dia masih lagi sama. So of course first kali biasanya kalau kita tak sure, kalau parents yang tak sure, dia rasa macam anak delay, rasa dia rasa tak pastilah masalah apa, rasa. Cuma tak sure skill apa yang anak dia tak ada dan apa terapi yang perlu. Biasanya kat sini kalau tempat saya kita ada consultation secara percuma, datang je.
Buat apa kita nak pergi Ah. secara percuma, biasanya terapis kita akan jumpa dan tanya observe anak tu macam mana, dan daripada situ baru kita suggest apa yang sesuai, program apa yang sesuai. Let's say dia perlukan speech therapy, and then okay, go for speech therapy. Kalau dia perlukan occupational therapy untuk anak-anak yang mungkin ada lagi masalah sensory, motor skill tak develop, basic skill tak develop, contoh attention pun tak ada, panggil pun tak respon, awareness tak ada, so yang tu kena jumpa occupational therapist. Kan dia ada terapis-terapis yang involve lah. So kalau nampak anak macam ni, okay, kita suggest untuk occupational therapy. Dia adalah program-program yang sesuai. So daripada situ baru, kalau dah jumpa terapis tu, barulah kita start dengan assessment dulu. Tengok skill apa yang ada, skill apa yang tak ada, apa yang kita nak improve. Daripada situ, and then baru start treatment. Bila treatment tu, kalau saya personally, dekat sini saya memang akan cakap dekat terapis, you kena involvekan parents. Kalau anak tu, parents okay berada dalam sesi, involvekan parents kat dalam tu dan ajar parents untuk macam mana nak interact, macam mana nak buat dekat rumah. Tapi definitely kita tak expect parents balik dan buat sama sebiji macam sesi kat dalam klinik tu. Ada kursi, ada meja, kena ada bilik. Tak expect, jangan macam tu. Stress parents tu nak buat. Sejam pula tu, bukannya sekejap. Nak balik rumah, nak buat aktiviti tu sejam dengan anak. Tak payah. Saya sekali buat, saya kata. Tu tak lain kan, ideal kan. Anak pergi sekolah lain kan dengan kat rumah, tak sama. Betul. Dia akan different, tapi kat rumah kena sesuaikan dengan kat rumah punya environment. Maksudnya use the teknik, guna teknik tu, guna goal yang kita bina dekat dalam sesi, tapi tukar aktiviti tu kalau kat rumah guna aktiviti yang memang biasa nak buat, rutin dia. Tapi masukkan goal-goal yang kita dah set nak ajar apa. Kan ajar anak tu minta kat rumah banyak tempat kot anak kita minta masa makan, masa nak mandi, masa suruh kita ajar dia teknik. So dia akan jadi lebih meaningful because kita ajar dia teknik kat sini dengan parents, apa yang dia nak pakai. So bila parents tu balik buat dekat rumah, anak tu akan generalizekan dalam dia punya real situation. Tu yang penting. Real situation tu penting. Kalau dekat sesi boleh cakap, dekat real situation tak boleh buat, dia tak ada makna. Kan tak ada makna. Kita tak nak macam tu, kita nak dia boleh pakai kat luar. So involvekan parents and then undergo lah treatment yang sesuai dengan anak, sebab level anak ni lain-lain. Ada yang mungkin perlukan intensif, ada yang mungkin tak perlu intensif pun, ada yang kadang-kadang kita memang suggest okay puan tak payah datang terapi pun, puan balik buat rangsangan macam ni je. Saya pernah juga kata okay pelet satu huruf je kan, saya tulis okay, puan balik puan buat benda ni, cari ni, buat ni, okay, balik buat, tak payah pergi terapi, saya kata. Kalau tak perlu, dia tak perlu. Saya pun tak nak datang terapi kan. So, balik mungkin seminggu dua dia buat, okay dah bunyi tu. Sekejap je sebab nampak memang tak perlu pun datang terapi bayar nak sampai beratus-ratus mata-mata benda yang boleh buat sendiri kat rumah kan. So kalau macam tu kita suggest macam tu lah. Tapi kalau memang perlukan terapi, dan kita cakap perlukan terapi. Dan involvement parents tu sangat-sangat penting. Dia bukan sangat penting, dia macam wajib. Dia tahap wajib. Dia sunat dah, dia wajib. Sebab kita adalah orang yang communicate dengan anak kita. Kita nak anak tu communicate dengan kita, betul tak? Kita hantar terapi sebab dia nak boleh bersembang dengan kita. Betul. Tapi kalau kata pergi terapi, anak tu bersembang dengan terapis, balik rumah, kita kata dengan harapan anak tu akan sembang dengan kita. Memang tak adalah harapan, tinggal harapan je lagi. Sebab bila kita berkomunikasi, manusia, kita boleh pilih dengan siapa kita nak communicate. Dan orang yang kita selalunya kita memang nak communicate, betul tak? Mesti ada ciri-ciri tertentu orang yang kita nak communicate dengan dia. Ada orang tertentu yang memang kita tak nak communicate dengan dia. Kita boleh pilih. Sama dengan anak kita. Kadang-kadang kenapa dia communicate dengan orang lain, dengan kita tak communicate, kita tengok balik. Kita adakah kita ada ciri-ciri terpilih untuk anak tu suka nak communicate dengan kita. Sentap, tiba-tiba sentap kan? Tak ada. Benda tu macam dia reflect lah. Saya sendiri pun kadang-kadang, kenapa anak kita lagi suka cakap dengan orang lain? Kita kan tak cakap kan. Dan kita kena tengok balik orang lain tu. Apa je ciri orang lain tu ada yang menyebabkan anak kita suka nak bersembang dengan dia, suka nak main dengan dia. Even kalau tak sembang pun main. Dia suka main dengan orang tu. So, ada parents yang cakap kat dia kalau dengan ayah dia banyak sangat cakap. Tapi dengan saya tak nak. Dengan mak tak nak. Dengan ayah banyak cakap. Kecil hati. Saya kata macam ni je. Pergi tanya ayah. Ayah buat apa nak cakap? Itu je. Dia bukan isu anak tu. Sometimes it's not about the child, it's about kita. Kena tengok dua belah pihak. Kalau dalam proses komunikasi, bercakap komunikasi, dia tak boleh tengok anak ni je, masalah anak. Kena cakap apa masalah kita. Kita ni orang yang kena dengan dia ni, apa masalah kita? Kenapa nak tak cakap dengan kita? Ataupun
Okay, maksudnya kalau anak suka kat kita, tu sangat bagus lah. Maksudnya anda memang menjadi pilihan, kita memang menjadi pilihan anak kita untuk communicate, dan betul lah benda tu. Itulah yang betul. Start dulu dengan kita dan baru kita tengok okay, dengan orang yang dia tak kenal. Dengan orang luar. Kalau dengan kita pun macam tak nak interact dengan orang luar, sebenarnya lagi susah sebab orang tak kenal, stranger. Lagi susah. Manusia memang macam tu kan. Anak kita, saya cakap kita manusia kalau ada parents tanya kenapa tak saya cakap kalau orang luar dia takut. Kalau orang luar tanya, orang tak kenal tanya, dia tak jawab. Tapi kalau kita tanya, dia cakap banyak. Tapi dengan orang luar, dia senyap. Totally senyap. Saya katalah, Puan pernah tak first time you jumpa orang luar, memang Puan bersembang ramah tamah dengan orang tu? Pernah tak? Annoying je kan perangai macam tu. Kalau orang tak kenal tu tanya kita sepatah, kita akan jawab sepatah. Ataupun kadang-kadang kalau orang tu, kita perception kita, orang ni datang kat aku nak buat apa ni, tak kenal siapa ni. Betul. Kan kita ada bukan protective, privacy punya space. Kan? Anak kita manusia ke bukan sebenarnya? Manusia ke robot? So kalau kita macam tu, kenapa kita nak expect anak kita buat lain daripada kita? Tiba-tiba jumpa orang tak kenal, tiba-tiba ramah tamah. Kita bukan benda tu. Kan? Kecuali kalau orang tu memang jenis yang peramah lah. Personality anak kita pun sama, dia manusia. Jadi kita tak boleh expect benda yang extraordinary daripada apa yang manusia buat. Then macam cakap, just celebrate. It's okay untuk anak tak bercakap dengan orang luar, tapi orang-orang yang dia tak kenal, tapi mula-mula tu kita start lah dulu, kenalkan orang tu dulu supaya anak tu kenal dengan orang tu, dan nanti lama-lama dia akan start rasa selesa. That's it. Kan? Itu je. Dia kena tengok komunikasi ni, dia kena tengok lumrah sebagai manusia. Betul, sebab kadang-kadang kita ni fokus sangat kita ni mak kan. Kita ni mak, kita kena tolong anak kita kena pastikan anak kita ni manusia normal sampai kita lupa. Kita ni manusia, anak kita pun manusia. Kan manusia ni macam-macam kan, dia ada banyak yang ada kurang, ada lebih. Everybody go through process. Exactly, betul. Dan kita ni bukan nak capai satu kesempurnaan. Kita sentiasa dalam learning process kan. Kita takkan mungkin jadi sempurna kan. Yes, takkan. Kita sekarang pun banyak benda kita masih lagi belajar. Nak interact dengan orang, sampai sekarang saya belajar interact dengan orang. Sebab saya pun sampai sekarang masalah nak interact dengan orang yang saya tak kenal. Ya Allah, setuju sangat. Puan Aisyah, saya ada nampak buku dekat belakang tu. Mungkin mungkin saya nak tahulah buku apa tu. Mungkin ada buku-buku ke atau aktiviti ke yang Puan Aisyah nak suggest kepada parents yang mendengar hari ini yang mungkin boleh membantulah, sebab kadang-kadang parents ni kan nak pergi pusat terapi, alah tak ada masa lah, atau takutlah, mahal lah, nanti apa orang cakap lah, banyak sangat dia fikir lah otak ni kan. So ada tak alat-alat atau buku-buku yang Puan Aisyah boleh suggest kepada parents untuk at least bagi ilmu asas kepada parents ni supaya lebih membuka minda dan hati? Ada tak? Okay, so actually sebenarnya banyak je buku-buku kat luar sana. Saya sendiri pun buku-buku, tapi saya banyak beli overseas lah. Malaysia macam susah sikit dapat, so saya keluarkanlah buku overseas bahasa Melayu untuk Malaysia kan. Sebab mostly saya punya buku semua dalam English lah, sebab kita punya kursus semua dalam English. Yang overseas US, UK tu antara negara yang sangat membangun dan sangat established diorang punya this therapy things kan, dia punya teknik-teknik semua, teknik-teknik yang diorang sentiasa bangunkan dan buat kajian. Jadi sangat banyak knowledge lah boleh dapat daripada tu. Tapi it's okay, macam kalau beli overseas sangat mahal lah sebenarnya buku-buku ni. Macam contoh buku ini antara buku yang overseas yang saya join dia punya kursus It Takes Two to Talk ini Hendon kan. Ini saja kursus dia rasa 5,000 lebih kot. 5,000 lebih dia kursus. Nak belajar how to interact dengan anak je kan. How to interact. So dia ada lagi. So dia tak murah lah. Of course saya faham lah itu dan tak semua orang mampu kan. So dia sebenarnya kalau anak yang normal, kalau anak yang kata language dia dah develop okay, maksudnya dari sudut dah boleh bercakap, just kita nak tambah vocab dengan lebih banyak, ciri-ciri asas ataupun kemahiran asas dah ada. Yang ini anda boleh guna je buku-buku cerita yang kita beli daripada mana-mana, buku cerita kan, buku cerita yang kita kata okay ada gambar, kita boleh bersembang dengan dia. Just the teknik tu lah, kena belajar apa teknik nak pakai. Kalau saya sendiri, saya ada keluarkan macam kat belakang tu boleh nampak buku formula 50 vocab pertama tu. Formula 50 vocab pertama yang ini khas untuk parents-parents yang ada anak umur setahun 6 bulan ke atas ataupun 2 tahun yang vocab dia sikit sangat, tak bercakap lagi ke. So yang basic asas nak develop vocab, kita panggil dasar vocab tu. So kalau vocab dah banyak,
kan dia dah boleh guna sepatah-sepatah, dah boleh guna at least ayat 2 patah. The next level nak bagi ayat panjang tu dah mudah, dah mudah. Teknik dia dah lebih mudah berbanding kita nak pecahkan untuk anak tu dapat first word dan develop 50 words pertama. Tu proses tu agak susah dan mungkin banyak benda yang kita kena consider, kena teknik-teknik yang kita kena ajar. So yang buku yang 50 ayat pertama tu sekarang maksudnya available lah dalam kita punya stok, dan ada buku-buku yang buku aktiviti semua tu sekarang currently tak ada stok, habis dah itu. Oh, okay. Dan kita ada macam saya sendiri, saya keluarkan flashcard untuk bantu parents-parents yang nak menggunakan flashcard dengan cara yang betul, nak ajar bercakap, nak ajar buat ayat, guna flashcard. Cara dia macam mana supaya nanti anak tu tak boring. Dia boleh guna, bukan tak boleh. So actually, tapi bukan itulah semata-matanya cara, tapi kalau parents nak guna, anak jenis yang suka gambar dan boleh guna. Kan? Flashcard saya tak adalah pula kat sini. Mana? Kat luar kot kan. Okay. So adalah beberapa buku saya keluarkan. So kalau parents yang nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan apa yang kita buat promo bulan ni ke, boleh contact direct je lah dengan kita punya admin, ataupun masuk ke kita punya page pun ada dekat situ. Yes, mungkin tim saya boleh kongsikan link-link, mungkin ada yang berminat untuk dapatkan perkhidmatan. Nak jumpa Puan Aisyah sendiri yang cantik jelita ni kan, nak jumpa depan-depan, saya tak nak dengan live, saya nak jumpa depan-depan. Boleh tengok link yang tim saya kongsikan di bahagian komen. Ialah boleh tengok buku-buku, boleh tengok apa saja yang Puan Aisyah cakap tadi lah, flashcard atau bahan bantu untuk bantu pertuturan anak dan sebagainya. Thank you so much Puan Aisyah atas perkongsian hari ini, sangat-sangat insightful. Saya sendiri pun walaupun dah berapa kali dah ni buat pasal speech ni kan, tapi setiap kali itulah ada ilmu-ilmu baru yang saya rasa macam dia macam connecting the dots tau kan. Kita belajar ni kan, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita rasa kita tak tahu kan. Betul. Masya Allah. So thank you so much Puan Aisyah for your time, for your sharing hari ini, untuk ilmu-ilmu. Doakan saya dan semua parents yang mendengar ni dapat mengamalkan ilmu ni, sebab kadang-kadang kita ilmu ni kita kumpul kan tapi tak buat. Tak buat dia tak jadi apa lah kan. Ya, betul. Jadi kita kena minta juga supaya ilmu yang kita ada ni tak sia-sia lah. Sama ada kita sampaikan kepada orang lain, untuk bantu parents yang lain, ataupun amalkan dalam keluarga kita sendiri. Jadi terima kasih banyak Puan Aisyah. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, boleh ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita mungkin boleh jumpa depan-depan pula lepas ni kan? InsyaAllah boleh. Itu kan buat event depan-depan tu je lagi best lah sebenarnya. Lagi senang kita nak demo, senang nak tunjuk. Dia lagi mudah lah, tapi online pun bagus juga sebab orang yang jauh boleh join. Betul. So apa yang saya pun nak ucapkan terima kasih untuk jemputan hari ni dan boleh share dengan parents-parents yang audience yang follow Puan Aidil dan Puan Aidil sendiri pun. Saya tengok sangat banyak post yang kadang-kadang saya sangat suka baca apa yang Puan Aidil post, because bagi saya Puan Aidil sangat orang yang sangat pandai menulis. Saya tak pandai menulis. Dari segi ayat-ayat tu saya sangat cantik diletakkan dengan cantik dan saya tengok orang yang tak pandai menulis kat semua cakap boleh lah kan. Sangat bagus lah sharing tu untuk awareness, and of course tugas ni bukan dipikul oleh seorang. Kalau lebih ramai orang yang kita bagi awareness dan parents kat luar sana dapat manfaat, dapat benefit, why not? Betul tak? Why not? Tak kisahlah orang tu siapa, tapi kita sampaikan apa yang kita tahu je lah. Yang kita tak tahu tak boleh nak sampaikan, dan kita sampaikan benda yang betul, bukan benda yang kita reka-reka. Itu jadi tak betul lah kan. Tapi it's okay, maksudnya siapa-siapa yang experience parents, bagi saya sangat penting untuk diceritakan, because of anda adalah orang yang melalui proses tu. Saya orang yang memberi rawatan, yang menceritakan apa nak kena buat, tapi saya tidak melalui proses tu. Anda yang melalui proses tu. So sebenarnya kalau parents sebab kat luar sana yang, sebab sekarang saya rasa mungkin dah lebih terbuka. Kalau dulu macam parents takut nak cakap, ataupun macam ada rasa malu, ada rasa macam takut nak beritahu. Kadang-kadang malu apa orang cakap nanti kan anak macam ni. Sebenarnya bagi saya yang itu mungkin, of course everybody rasa malu, tapi bagi yang nak berkongsi pengalaman dia, parents yang nak berkongsi apa yang dia lalui dan apa yang dia buat, saya rasa benda tu satu benda yang sangat bagus. Sebab parents kat luar sana kena tahu. Sometimes bila terapis cakap dia tak nak dengar, mungkin sebab dia kata mungkin ni nak jual dia punya. Macam tu pula. Ada juga adalah kan. Tapi bila dia dengar dari parents sendiri yang melalui proses tu, dia akan lebih percaya. Dia tengok
oh betul lah apa yang orang ada masalah tu buat. Macam kita pun selalu kita percaya kan kalau ada orang yang melalui benda tu dan dia boleh buat. So kita akan lebih percaya berbanding orang yang tak ada tak ada pun lalu pengalaman tu tapi dia cakap dia ada benda tu kan. Dia lebih susah, dia level dia lain lah. So teruskan apa yang Puan Adi buat, teruskan sampaikan Oh, kepada Masya lebih Allah. ramai parents di luar sana. Terima kasih banyak Puan Aisyah. Saya pula yang macam termalu kat sini. Cik. Okey, terima kasih banyak Puan Aisyah. Kita jumpa Okay, lagi insyaAllah dalam sesi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. bye. Okey, guys. Okey, jangan balik lagi. Saya bye tadi dekat Puan Aisyah. Bukan dekat penonton. Masya Allah, banyak sangat ni komen yang saya dapat dekat sini. Berkongsi tentang anak speech delay, bila umur yang sesuai untuk ajak anak belajar phonics. Sebenarnya phonics tadi Puan Aisyah dah kongsikan kan berapa umur berapa sepatutnya dah ada perkataan apa, bunyi huruf apa kan, mungkin boleh tengok balik. Dan kalau nak lebih jelas tentang tu, sebab kalau kita nak pergi lebih dalam kan tentang speech ni dari sudut rawatan atau dari sudut aktivitinya, dia jadi sangat panjang tau. Sebab apa? Saya pernah buat satu seminar dengan seorang speech therapy daripada SNZ Therapy Center, iaitu Puan Siti Sarah, di mana sesi bercakap tentang anak lambat cakap ni sahaja dah ambil masa lebih daripada 5 jam. Nak cakap pasal anak lambat cakap je, anak kuat menjerit, anak pelat, anak gagap, anak ada masalah pertuturan. Jadi kalau kita betul-betul nak dig down, cakap tentang bila nak ajar anak phonics, bila nak ajar anak, macam mana nak ajar anak meminta, macam mana nak ajar anak bertanya soalan, macam mana nak ajar anak menamakan emosi. Itu semua memang satu topik-topik yang perlu memang kita perlu ada satu sesi khas lah maksudnya. Okay. Okey, ramai juga yang dapat learning point dekat sini. Baru tahu bila nak cakap dengan anak, kita memang kena tunjukkan ekspresi muka, kita kena ada gesture, kita kena ada suara yang jelas, sebut perkataan dengan jelas dan sebagainya. Adakah occupational therapy dapat membantu speech delay? Saya hantar anak ke speech therapy after a month. Sebenarnya occupational therapy dengan speech therapy ni kan, dia berlaku seiring tau. Sebab tu dalam seminar anak aku tak normal last year, yang saya pernah buat last year, Masya Allah seminar tu lebih 3,000 peserta, saya dapat dalam tempoh yang singkat. Bermaksud betapa ramainya parents yang ada anak mengalami isu perkembangan ni. Dan bila kita cakap tentang occupational therapy ataupun speech therapy ni, dia sepatutnya memang perlu berlaku seiring. Sebab anak-anak yang kadang-kadang lambat bercakap ni, dia related juga dengan sensori. Sensori dekat mulut atau rangsangan-rangsangan sensori yang lain. Dan sensori ataupun deria ni ada 8 tau sebenarnya. Ada 8, bukan 5, bukan 3 yang macam mana kita tahu. So dia ada banyak sangat benda yang nak kupas kalau kita cakap pasal occupational therapy, speech therapy ni kan. Okay, jadi alright. So saya harap banyak sangat yang korang dapat tadi daripada sesi Puan Aisyah. Dan kalau anda memang nak jumpa Puan Aisyah atau nak follow dia dekat Facebook, sebab dia pun rajin juga buat sharing tentang pertuturan ni. Mungkin kalau anda kerap tengok dia punya live, lama-lama tak baca buku pun dapatlah basic knowledge tentang pertuturan anak, dan insya-Allah boleh bantulah anak. Dan kalau tak silap saya TikTok dia TikTok ke dekat Instagram, ada aktiviti-aktiviti juga yang dikongsikan. Sebab tadi kan Puan Aisyah ada cerita dalam sesi terapi tu dia akan ajar parents macam nak buat aktiviti. So dia ada kongsikan juga dalam dia punya social media. So insya-Allah boleh follow social media Puan Aisyah juga. Ada tim saya dah kongsikan link dekat situ. Alright. Kan saya dah cakap tadi, di hujung sesi ni saya ada nak kongsikan sesuatu yang istimewa sikit. Okey, khas untuk yang masih setia lah atau tonton rakaman lepas ni insya-Allah. Bila saya mula bercakap tentang perkembangan anak ni kan, ramai tau yang DM saya macam-macam. Especially tentang anak lambat bercakap, anak picky eater, anak kuat mengamuk, kuat menjerit, baling barang, anak tak responsif bila dipanggil, atau anak ketagih gadget pun ramai juga.
anak yang mula menunjukkan red flags atau tanda-tanda lewat perkembangan yang semakin jelas lah. Jadi ramai parents ni tak tahu kat mana nak pergi. Nak pergi jumpa terapis, mungkin tak ada masa, mungkin rasa yelah ada ke apa macam ragu-ragu dekat situ nak pergi ke tak nak pergi kan, dah tak pergi. Jadi that's why last year saya ada anjurkan satu seminar anak aku tak normal ke dengan 3 watak yang memang sangat memainkan peranan yang sangat penting waktu anak saya didiagnosis sebagai ketagihan skrin dulu, iaitu pakar psikiatri, occupational therapy dan juga speech therapist. Dan seminar tu memang saya pun tak sangka memang dapat banyak positive feedback, beribu positive feedback yang kami terima. Rupanya ramai parents kat luar sana yang memang dah tahu dah, okey aku kena jumpa pakar psikiatri kat anak ni, aku kena jumpa occupational therapy ni, aku kena jumpa speech therapy ni, tapi tak pergi-pergi sebab rasa macam takut mahal ke, banyak kekangan kan. Jadi bila saya buat seminar tu memang semua semua macam bersetuju ataupun berterima kasihlah kepada saya dan tim sebab kumpulkan watak-watak ni dalam satu seminar. Dan disebabkan sampai hari ni masih ramai yang minta saya ulang tayang seminar tu. Setiap ada yang DM minta rakaman, dia sanggup bayar untuk dapatkan rakaman seminar tu. Jadi masih ramai yang minta seminar tu diulang tayang. Jadi saya dan tim bersetuju untuk meneliti semula dan kami dah susun balik the content dan ada benda-benda yang kami tambah dalam konten seminar tu dan kami jadikan sebagai masterclass anak aku tak normal ke. Dia jadi masterclass anak aku tak normal ke. So dalam masterclass ni dia adalah khas untuk perkembangan anak 0 hingga 7 tahun tau. Dan durasi total duration ataupun total length masterclass ni adalah lebih 17 jam. Dalam tu ada rakaman seminar anak aku tak normal ke, dan kami dah susun semula lah, bukan rakaman tu kami letak dalam tu, tak, kami dah edit, dah sunting, memang dah kemas kini konten dalam tu. Ada soal jawab bersama semua pakar, bersama pakar psikiatri, occupational therapist dan speech therapist, dan ada banyak video bonus tambahan saya kira yang related dengan perkembangan awal kanak-kanak ni, yang saya kira itu adalah hadiah lah daripada kami kepada anda semua yang memang nak belajar, yang memang nak bantu perkembangan anak. Jadi kalau anda struggle handle anak kuat mengamuk ke, especially anak 6 tahun ke bawah ni, anak anda kuat mengamuk, kuat menjerit ke, atau terlalu lasak, atau ada masalah ketagihan skrin ke, atau lambat bercakap, ada masalah pertuturan dan sebagainya, boleh dapatkan masterclass anak aku tak normal ke, sebab sekarang ni kami tengah buat diskaun jimat RM30, jimat RM30 selama 2 hari. Dalam tempoh 48 jam ni boleh dapatkan dengan harga diskaun. Okay. Jadi kalau anda, let's say lah, kalau anda rasa ketinggalan kan, kadang-kadang kita ni parents ni cepat rasa risau bila tengok anak orang lain dah boleh buat, anak kita tak boleh buat. Anak orang lain dah boleh bercakap, anak kita tak bercakap. Anak orang lain mungkin kita nampak matang dari segi emosi, anak kita pula sikit-sikit koyak, sikit-sikit nangis dan sebagainya, sikit-sikit mengamuk dan sebagainya, tak pandai nak regulate emosi dan sebagainya. Jadi anda boleh dapatkan masterclass ini, insya-Allah dapat bantu, insya-Allah dapat bantu anda lah, supaya, sebab saya percaya bila dengan ilmu ni kita akan lebih tenang handle anak kita. Bila dengan ilmu, hanya dengan ilmu kita boleh ada gerak hati yang betul. Kita lebih yakin diri, lebih yakin dengan apa yang kita buat. Okay? Dan jadi boleh dapatkan dekat link yang tim saya sertakan di bahagian komen dekat sebelah dekat komen Facebook ni. Alright, dan diskaun yang saya janjikan jimat RM30 tadi hanya berlangsung selama 2 hari sahaja daripada hari ini, insya-Allah. Jadi, dan masterclass ni berbentuk rakaman tau. Dia boleh diakses pada bila-bila masa saja seumur hidup. Dan
Jadi anda tak perlu nak rushing lah nak hadam satu-satu ilmu sebab dia 17 jam tau. Tapi dia bukanlah satu video, dia ada banyak-banyak video, kompilasi dia lebih kurang 17 jam macam tu. Alright, so thank you so much guys for joining hari ni. Dah lama tak buat Parent Reboot kan, hari ni sampai ambil kau sejam lebih terus live kan. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam Parent Reboot next week. Sebab next week insyaAllah kita ada guest juga. Topik apa nanti kita akan bagi tahu. So semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat, dapat bantu anda dalam merangsang perkembangan pertuturan insyaAllah. Have a great day, have a great weekend everyone. Jumpa lagi dalam Parent Reboot episode akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik insyaAllah. Assalamualaikum.